Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua tetamu dan penonton di rumah. Saya, Idrina Zulaika, selaku pengacara Temu Ramah bersama 3 orang tokoh yang eksklusif sebagai tetamu kita pada hari ini. Baiklah, yang di sebelah kiri saya kenalkan Dr. Syamini, seorang doktor pakar yang bertugas di Hospital Alor Gajah. Hai, apa khabar doktor? Wah, bergaya sungguh doktor hari ini. Alhamdulillah sihat Cik Dina dan terima kasih. Cik pun apa kurangnya? Terima kasih. Baiklah, di sebelah beliau pula merupakan seorang pensyarah dan penyelidik dalam bidang mikrobiologi dan virologi di Universiti terkemuka di Malaysia. Saya perkenalkan Prof. Dr. Wun Shi. Apa khabar, Prof? Khabar baik, Cik Idina. Terima kasih. Akhir sekali ada kumbang antara bunga-bunga di sini. Inilah dia para penonton, seorang inspektor polis iaitu Encik Izami. Apa khabar, Encik? Alhamdulillah, khabar baik. Salam forum buat semua. Baiklah, hebat sungguh semua tetamu kita pada hari ini. Walaupun berkecimpung dalam bidang yang amat berbeza dengan satu sama lain, namun mereka masih mempunyai motif yang sama iaitu mencegah penularan wabak COVID-19. Baiklah, tanpa melengahkan masa, eloknya kiranya kita mulakan sesi ini dengan soalan pembuka. Saya tujukan soalan ini kepada Prof. Dr. Wen Shiyi. Pada pendapat Prof, apakah itu virus corona? Dan apakah punca yang menyebabkan virus ini begitu cepat untuk merebak? Terima kasih saudari penerusi. Salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Pertama sekali, seperti yang kita sudah ketahui bahawa coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah virus yang baru di mana ia boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan dan pihak KKM sentiasa berhubung dengan pihak antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk mengetahui dan mempelajari ciri-ciri serta tingkah laku virus ini. Pada pendapat saya, virus ini begitu cepat merebak kerana orang ramai masih belum peka terhadap pematuhan Standard Operating Procedure iaitu SOP seperti pelitup muka, mengunjungi tempat tumpuan ramai tanpa penjarakan fizikal 1 meter dan tahap penjagaan kebersihan diri yang masih kurang. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan kebersihan diri yang baik. Setakat saja saudari pengerusi tentang COVID-19, saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya kagum sebenarnya dengan gaya Prof yang bersahaja dan tidak terlalu formal. Seperti yang kita ketahui, SOP merupakan perkara yang amat penting bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baiklah, saya ingin tanyakan kepada Encik Izami sendiri. Berdasarkan pengalaman Encik semasa bertugas mengawal pematuhan SOP, bolehkah Encik sarankan langkah-langkah yang dapat dilakukan bagi menangani isu pelanggaran SOP ini? Silakan Encik. Terima kasih saudari pengurusi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Pada pendapat saya, langkah yang boleh diambil untuk menangani isu pelanggaran SOP dari segi falsafah etika adalah bantuan daripada orang awam. Hal ini kerana pihak kerajaan memerlukan kerjasama daripada semua pihak bagi memastikan isu ini boleh dikurangkan. Sebagai contoh, orang awam boleh membuat aduan kepada pihak polis atau talian panas MKN apabila mendapati individu tertentu telah melanggar perintah SOP. Selain itu, kenaikan jumlah kompaun juga dilihat sebagai salah satu cara bagi menangani isu tersebut. Kadar denda maksimum juga telah dinaikkan sehingga 10,000 sebagai salah satu hukuman kepada individu yang melanggar perintah SOP. Hal ini menunjukkan etika kerajaan yang cekap dalam menghadapi perkara yang boleh memudaratkan negara kita. Akhir sekali, bagi mengaitkan isu ini dengan falsafah epistemologi, orang awam juga dibenarkan untuk mengambil gambar ataupun video yang jelas sebagai bukti yang relevan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh individu terbabi. Setakat ini sahajalah perkongsian saya mengenai cara-cara menangani isu pelanggaran SOP. Terima kasih. Ya, terima kasih kerana telah menyarankan beberapa langkah bagi menangani isu ini. Baiklah, mari kita ajukan soalan kepada tetamu wanita kita yang terakhir, iaitu Dr. Syamini. Doktor,
Sejak bermulanya penularan wabak COVID-19 di negara kita, sudah pasti negara kita menerima impak negatif dalam pelbagai aspek. Apakah antara kesan-kesan yang dapat doktor perhatikan? Dipersilakan doktor. Terima kasih saudari pengerusi. Antara kesan yang dapat saya perhatikan umumnya ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah seperti penurunan kestabilan ekonomi dunia khususnya dari segi sektor pelancongan, perdagangan dan pelaburan di mana telah pun berlaku penurunan permintaan ekspor dan domestik. Selain itu, bidang politik seperti tunjuk perasaan yang berlaku akibat ada sesetengah pihak yang tidak berpuas hati di atas tindak balas yang diambil terhadap pandemik COVID-19. Di samping itu, ia juga mempengaruhi masyarakat umum kerana begitu banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan kerana hilangnya sumber pendapatan untuk menyara hidup keluarga masing-masing sejak negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih atas penerangan yang diberikan sebentar tadi Dr. Syamini. Saya juga setuju dengan apa yang doktor nyatakan sebentar tadi. Saya berharap agar wabak COVID-19 mampu dihapuskan sepenuhnya dari muka bumi ini. Baiklah para penonton, masa sentiasa mencemburui kita. Sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung sesi perbahasan. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita yang hadir pada hari ini. Pasti penonton di rumah kita yang hadir pada hari ini asyik melihat perbahasan kita kerana tetamunya sangat eksklusif ya. Akhir kata daripada saya, ingatlah bahawasanya untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, setiap individu haruslah memainkan peranan yang penting. Oleh itu, patuhilah SOP dengan berdisiplin. Terima kasih buat para penonton yang setia bersama dari awal hingga akhir. Semoga kita berjumpa lagi.